Saudara, seterusnya kita ke Sabah pula bersama Adrian Soidi langsung dari Kota Kinabalu. Adrian, teruskan. Terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Rakyat di negeri ini diminta bekerjasama dengan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan serta para penyelidik dalam usaha melindungi dan memelihara hidupan liar khususnya banteng Borneo atau tembadau dan seladang yang kini semakin pupus. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, usaha itu penting kerana banteng Borneo merupakan spesies mamalia kedua terancam di Borneo selepas badak Sumatera yang sering diburu sebagai sumber makanan selain terjejas akibat kemusnahan habitat. Tembadau merupakan hidupan lindungan di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Kegagalan memelihara dan memelihara spesies hidupan liar ini boleh menyebabkan kepupusan, seterusnya melenyapkan kewujudan hidupan liar unik itu di Sabah. Tembadau merupakan hidupan lindungan di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Kegagalan memelihara dan memelihara spesies hidupan liar ini boleh menyebabkan kepupusan, seterusnya melenyapkan kewujudan hidupan liar unik itu di Sabah. Tegas Datuk Masidi, kesedaran masyarakat khususnya para pemburu dan penduduk setempat dapat menyelamatkan warisan khazanah Borneo itu yang boleh dijadikan tarikan pelancongan. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran buku Upin Banteng Borneo di Kota Kinabalu. Turut hadir pengarah urusan Natural History Publications Borneo, Datuk Chan Chiu Lun dan penulisnya Jasmine Dokor, Dr. Penny C, Gardner dan Dr. Benoit Gusens. Orang ramai boleh mendapatkan buku tersebut di Borneo Books dengan harga RM20. Lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA bersedia menjadi destinasi hub utama penerbangan di rantau Asia dengan peningkatan purata 200 penerbangan setiap hari melibatkan 16 syarikat penerbangan komersial selain peningkatan jumlah penumpang daripada 8,000 orang kepada 18,000 penumpang selepas keseluruhan operasi penerbangan diletakkan di bawah satu bumbung sejak September lalu. Menurut Pengarah Urusan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB, Datuk Badli Syam Ghazali, keselesaan penumpang adalah perkhidmatan yang diutamakan MAHB. Selain menikmati perkhidmatan berhawa dingin sewaktu ketibaan dan pelepasan, penumpang juga dapat menjimatkan masa beratur di kaunter daftar masuk daripada 24 minit sebelum ini kepada 10 minit serta peningkatan fasiliti dan kecekapan operasi KKIA. The first thing we want to see is an expansion to the parking apron, which is on the air side for aircraft, not necessarily the terminal. That's approximately anywhere from 60 million to 80 million worth of works that needs to be put in place, and that allows more aircraft to actually have a parking bay for night stop. So we look forward to actually encouraging more airlines to come and make KK actually a hub, airport hub, to serve obviously the Eastern Asia side for Malaysia, but also the natural attraction of Sabah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melawat KKIA di Kota Kinabalu. Kerajaan memperuntukkan bajet khas sebanyak RM10 juta dengan kerjasama Lembaga Pelancongan Negeri Sabah dan agensi-agensi pelancongan untuk mengadakan pelbagai aktiviti mempromosi sektor pelancongan dan penerbangan di Sabah. MAHB turut menyasarkan sejumlah 16 juta penumpang dalam tempoh 5 tahun akan datang. Komuniti maritim dan pengguna laluan laut di Sabah kini boleh berhubung secara terus dengan agensi penguatkuasa seperti Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM untuk mengatasi permasalahan di laut dengan kadar segera. Menerusi program Rakan Maritim Rakam, TLDM akan mengedarkan calling card yang tertera nombor telefon dan fax bilik operasi Markas Wilayah Laut 2 dan bilik operasi APMM Wilayah Sabah yang beroperasi 24 jam. Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Khairul Anwar Yahya berkata, kedua-dua bilik operasi itu yang boleh dihubungi melalui pelbagai cara termasuk aplikasi WhatsApp juga memudahkan rakan komuniti maritim Rakam dan menghantar gambar sesuatu kejadian kepada agensi penguatkuasa beserta maklumat lokasi, tarikh dan masa kejadian. Tujuan asalnya adalah untuk supaya kita komuniti maritim ini dapat memberi
maklumat secara pantas dan cepat kepada kita dan tepat. Jadi aplikasi WhatsApp yang kita katakan bahawa kita letakkan dalam sebagai salah satu aplikasi penting untuk kita penyaluran maklumat itulah. Beliau bercakap kepada media dalam majlis pelancaran program interaksi bersama rakan komuniti maritim di Wisma Pelayaran TLDM Sepanggar. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Jainab Haji Ahmad Aid yang hadir merasmikan program itu berkata, cepat dan tepat adalah perkara yang ditikberatkan rakam. Gambar itu boleh menunjukkan tell so many story. Jadi kalau ada orang mau memviralkan barang yang tidak betul, dia akan kena tangkap. Kan? Jadi dia akan berhati-hatilah. TLDM juga melaksanakan inisiatif bertanya khabar IBK dan inisiatif bertukar maklumat IBM yang menggalakkan komuniti maritim khususnya di pulau-pulau menyalurkan sebarang maklumat kepada agensi penguatkuasa maritim. Seramai 39 bayi dilahirkan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS di Likas, Kota Kinabalu pada 29 Februari, tarikh yang hanya hadir 4 tahun sekali. Daripada jumlah itu, 26 bayi adalah lelaki, manakala selebihnya bayi perempuan. Menurut pengarah HWKKS Dr. Tan Bee Huai, bayi pertama dilahirkan adalah pada pukul 12.20 tengah malam, iaitu bayi lelaki seberat 2.9 kg, cahaya mata kepada pasangan Nur Fajri Wajapar dan Muhammad Fauzan Abdullah. Beberapa ibu bapa yang ditemui tidak menjangkakan kelahiran bayi pada tarikh tahun lompat ini. Banggalah, special kan. Happy lah juga sebab dia yang orang bilang special ni tahun. Kalau ikutkan dia punya dia 12 hari bulan 3. Tapi dia tahu macam mana tu kebetulan mungkin. Rasa gembira lah sebab tidak dijangka juga benar. Syukurlah. Cukup gembira lah dalam hati. Gembira. Ini first baby saya, baby boy. Harapan saya supaya dia maju jaya. Gembira lah sebab apa? Awal kan dia sepatutnya 26 hari bulan 3. So, awal keluar pula. Jadi memang kita tidak jangka lah. Tak jangka pula. Ya, okeylah, gembira kan. Dan dapat baby boys kedua. Saya pun hari kami makan tak jangka juga. Kami tengah makan las-las. Jadi kebetulan dia keluar. Kelahiran cahaya mata sememangnya menggembirakan setiap ibu bapa, lebih-lebih lagi pada tarikh yang unik. Persatuan Dumpas Sabah mahu suku kaum itu diiktiraf sebagai etnik utama di negeri ini. Presidennya Abdul Wahab Ghani berkata, suku Dumpas yang kebanyakan tinggal di daerah ini dan sandakan ketika ini diletakkan sebagai sub-etnik di bawah Kadazan, Dusun dan Murut KDM. Inilah harapan kami. Lebih kurang 2-3 bulan kami melaksanakan program ini untuk membuat inventory ini dengan harapan Kementerian Kebudayaan Negeri Sabah dapat mempertimbangkan agar suku kami ini dapat pengiktirapan sebagai satu-satunya etnik di Negeri Sabah dan tidak lagi di bawah sub-etnik. Abdul Wahab ditemui selepas majlis perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Dumpas Sabah, pembentangan inventori suku kaum Dumpas dan pelancaran album etnik Dumpas yang disempurnakan anggota Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi di Dewan Kampung Ganah Jati Beluran. Sementara itu, Datuk Ronald yang juga timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat mencadangkan LKNS dan pengkaji etnik di negara ini menjalankan kajian secara terperinci untuk menaik taraf suku Dumpas menjadi kumpulan etnik utama di Sabah. Jadi kita harap agar melalui persatuan yang dilancar pada hari ini, persatuan ini akan dapat menonjolkan suku kaum mereka, menonjolkan perbezaan mereka dengan suku kaum yang lain dan menjadikan kumpulan ini sebagai kumpulan etnik yang besar. Etnik Dumpas mempunyai budaya, pertuturan dan sejarah tersendiri setanding etnik besar yang lain. Pemilihan pengurusi baharu Lembaga Industri Getah Sabah LIGS mampu meneruskan agenda membantu dan membela nasib para pekebun kecil getah di negeri ini. Keyakinan itu disuarakan pengurusi LIGS Datuk Ahmad Bujang yang bakal menamatkan perkhidmatannya hari ini.
Datuk Ahmad yakin penggantinya merupakan seorang yang berpengalaman serta mempunyai pengetahuan luas mengenai sejarah perkembangan industri getah di Sabah, serta cekap mengemudi LIGS walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi masa kini. Katanya walaupun harga getah mengalami penurunan, kerajaan tidak pernah meminggirkan keperluan serta kebajikan para pekebun kecil getah, sebaliknya menyeimbangkan serta menetapkan harga siling RM2 bagi setiap getah kentalan. Kalau ada peruntukan yang terus daripada kerajaan persekutuan, kita akan terus membantu pekebun kecil untuk menanam semula getah-getah tua yang sudah berumur kurang lebih 30 tahun dan juga tanah-tanah yang terbiar yang belum dibuka, kita buka secara berkelompok semata-mata untuk mengagihkan kekayaan negara supaya rakyat dapat menikmati pendapatan yang stabil, yang berterusan. Datuk Ahmad yang ditemui RTM di Sipitang turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan persekutuan serta para pekebun kecil getah yang bersetuju menjual produk getah mereka kepada LIGS untuk menambah pendapatan sekaligus meningkatkan pengeluaran komoditi getah di Sabah. Sepanjang perkhidmatannya, pelbagai pembaharuan dilakukan untuk membela nasib pekebun kecil getah di Sabah. Antaranya program penanaman semula getah, penanaman kawasan baharu selain pemantauan 120 hektar kawasan penanaman getah di negeri ini. Penekanan akan diberikan terhadap usaha meningkatkan pendidikan anak-anak muda di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sugut dalam memastikan kawasan tersebut membangun dengan lebih pesat. Wakil rakyatnya Datuk James Ratib berkata Sugut yang dahagakan pembangunan amat memerlukan sumbangan anak-anak jatinya yang berpendidikan tinggi untuk berkhidmat di kawasan itu. Justru, para ibu bapa diminta mengutamakan pendidikan anak-anak bukan sahaja demi masa depan diri dan keluarga, malah pembangunan kawasan Sugut. Beliau yakin Sugut mampu berkembang maju dan menjadi daerah yang pesat membangun sekiranya anak-anak mudanya berpendidikan tinggi. Datuk James berucap melancarkan persatuan graduasi Sugut PGS di Sandakan. Sementara itu, Presiden PGS Nurul Syafina James dalam ucapannya berkata penubuhan persatuan itu bertujuan mengumpul lepasan universiti dalam dan luar negara yang terdiri daripada anak-anak Sugut. Selain mencadangkan idea-idea pembangunan penduduk dan kawasan Sugut, katanya persatuan itu juga akan memastikan ekonomi di kawasan Sugut dikuasai penduduk tempatan. Bakat dan semangat kesukanan dalam kalangan warga Jabatan Penerangan Negeri Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan terbukti menerusi kejayaan kontingen itu meraih gelaran Johan dalam Sukan Penerangan Supen 2015. Bangga dengan pencapaian itu, Pengarah Penerangan Sabah Datuk Haji Almain Ajirul mahu kontingen itu terus mempertingkat prestasi pada kejohanan akan datang. Beliau berucap demikian dalam majlis meraihkan kejuaraan kontingen Zon Sabah dalam Supen 2015 di Kota Kinabalu. Sementara itu, penasihat Kelab Anggota Penerangan Sabah KAPSA Datuk Muhammad Saidi Haji Sariah turut melahirkan penghargaan sama. Katanya KAPSA akan terus memberi sokongan kepada anggotanya dalam sebarang aktiviti termasuk acara kesukanan yang bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan silaturahim dan memangkin perpaduan. Supen 2015 yang diadakan di Universiti Putra Malaysia UPM Selangor hujung tahun lalu disertai 60 wakil Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 9 pagi ini akan berlangsung Majlis Serah Tugas Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, juga pada pukul 9 pagi ini, Majlis Penyerahan Bantuan Rakyat 1 Malaysia BR1M dijangka disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup di Pensiangan. Pada pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman Persatuan Pengakap di BP Home Sembulan. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.